Hai, kami pelajar Politeknik Muka dari Jabatan Kejuruteraan Awam, pelajar semester akhir bagi sesi Jun 2020. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan kumpulan kami pada pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pandai yang di luar sana kerana sudi menilai video presentation kami pada pagi ini. Tajuk kami adalah The Making of Artificial Wood Using Areca Catechu. Saya, Elena Tian, sebagai pembentang pertama akan memperkenalkan apakah kayu. Kayu adalah bahan semula jadi yang digunakan dalam pembinaan. Ia mempunyai sifat-sifat seperti pengalih haba rendah, ketepatan puka kecil dan kemudahan kerja mekanikal. Ia juga adalah bahan mentah yang murah. Problem statement kami adalah untuk mengurangkan penggunaan bahan kayu asli kerana ia menyebabkan pembelakan yang berleluasa, mencegah kemusnahan habitat ekosistem dan biodiversiti hutan, menyebabkan pemanasan global akibat daripada ketiadaan pelindung cahaya matahari. Bagi objektif kami pula, kami akan menghasilkan kayu tiruan baru menggunakan Areca catechu dengan saiz sampel yang akan dihasilkan bernisbah 20 cm kepada 15 cm kepada 1 cm. Untuk membuat analisis perbandingan sampel kayu dengan alternatif untuk menggunakan data yang terkumpul, untuk menentukan ketumpatan dan penyerapan air dalam sampel, untuk menilai hasil sampel dengan menggunakan soal selidik. Oleh itu, kajian literatur kami adalah bahan utama yang akan kami gunakan, iaitu buah pinang yang digelar sebagai Areca catechu dan damar. Assalamualaikum, saya Cui Fabri bin Abdul Halim. Saya akan membentangkan objektif 1, yaitu untuk menghasilkan kayu tiruan baru menggunakan sabut buah pinang. Sampel akan dihasilkan dengan nisbah yang berbeza, 20 cm darab 15 cm darab 1 cm. Metodologi untuk objektif 1. Ini ialah jadual nisbah yang kami gunakan. Satu nisbah sama dengan 30 gram. Bagi sampel 1 iaitu 30 gram kulit pinang, 30 gram serbuk gam. Sampel kedua 60 gram kulit pinang, 60 gram serbuk gam damar. Sampel ketiga 90 gram kulit pinang dan 120 gram serbuk gam damar. Ini ialah cara bancuhan minyak tanah dengan serbuk gam damar. Lepas itu kami akan memasukkan ke dalam satu bekas dan campur dengan kulit buah pinang dan akan digaul dengan sebati. Selepas itu kami akan meletaknya ke dalam mold dan memadatkannya dan letak plywood di atasnya dan batu bata. Jemur selama 2 ke 3 hari. Lepas itu kami akan buka mold untuk mengambil sampel. Dan inilah hasilnya. Sekian, terima kasih. Dalam projek ini, kami telah membuat pengiraan ketumpatan bagi sampel yang telah kami hasilkan. Bagi sampel pertama, densitinya adalah 0.8867 dan sampel kedua adalah 0.9333 dan sampel ketiga adalah 0.95. Bagi kadar penyerapan air pula, kami akan mengirakan peratusan penyerapan air di dalam sampel. Bagi sampel pertama adalah 0.101, sampel kedua adalah 0.271 dan sampel ketiga adalah 0.284. Salam sejahtera. Di sini saya akan mengambil alih untuk objektif yang ketiga. Nama saya Wilfred Erisha Kana. Okey, objektif yang ketiga adalah untuk membuat analisis perbandingan data sampel kayu dengan alternatif menggunakan data yang digumpul. Okey, seperti yang kita ketahui, kayu yang kami buat adalah berat dia 266 gram berbanding dengan plywood hanya berberat 36 gram pada saiz yang sama. Okey. Yang kedua adalah density measurement untuk plywood. Kami menggunakan pembaris dengan makrometer untuk mengukur. Okey, seterusnya adalah kami membuat water absorption test.
Sebelum ianya direndam, berat dia adalah 266 gram dan sebelah dia adalah gambar ditimbang. Selepas ditimbang terbukti bahwa kayu ini menyerap air dengan berat 293 gram. Saya Liziana, saya akan membentangkan objektif 4 untuk menilai hasil sampel dengan menggunakan soal selidik. Kami menggunakan Google Form dan sebanyak 60 orang yang respon. Kami menggunakan soal selidik untuk mengetahui adakah kami punya kayu tiruan boleh digantikan sebagai kayu asli. Sebagaimana kita boleh tengok dekat sini, iaitu jantina kebanyakannya adalah lelaki yang menjawab, iaitu sebanyak 49% dan perempuan adalah 12%. Untuk graf umur terdapat 21 hingga 40 tahun, yang paling tertinggi sebanyak 29%. Untuk pekerja, kami telah mengedarkan borang soal selidik kepada pekerja kayu, kejuruteraan awam dan pelajar kejuruteraan awam. Yang tertinggi adalah pelajar kejuruteraan awam iaitu sebanyak 50%. Yang kedua adalah kejuruteraan awam sebanyak 27.8% dan kepada tukang kayu iaitu seramai 22.2%. Untuk section B, ini adalah soalan yang telah kami edarkan dan ini adalah peratus kepada orang yang menjawab dari soalan-soalan yang telah kami berikan. Oleh itu, secara kesimpulannya, hasil keseluruhan kajian ini adalah tidak menjadi kerana ujian kelenturan tidak dapat dijalankan, kerana struktur sampel kami tidak keras. Yang kedua, damar yang digunakan tidak sesuai kerana ia tidak memberikan keteguhan dan kekerasan kepada sampel tersebut. Kayu tiruan dari kurit pinang ini ringan namun begitu ketumpatan yang rendah dan melantau membuatkan kayu ini tidak kuat. Hasil kajian ini tidak berhasil disebabkan gam yang digunakan tidak sesuai untuk dijadikan pelekat utama kerana damar ini memerlukan campuran lain seperti minyak tanah yang berkemungkinan mengganggu chemical di dalam campuran tersebut. Cadangan yang telah dibincangkan adalah penukaran bahan pelekat utama dalam kajian ini dengan pelekat yang lebih sesuai iaitu gam kayu asli. Sekian saja dari kumpulan kami, itu saja dan terima kasih.